Hai, kembali lagi kita dalam kelas bersama Cikgu Maliwan. Okey, hari ni kita akan belajar tajuk yang baru iaitu membuat inference dan meramal. Okey, yang pertama ialah inference. Maksud inference. Inference ialah kemahiran menyatakan kesimpulan awal yang munasabah untuk menerangkan sesuatu pemerhatian. Okey, kita tengok contoh di sini. Di sini ada cikgu sertakan gambar dan perbualan. Okey. Langi, mengapa pokok ini kelihatan hijau dan segar? Mungkin pokok ini disiram setiap hari. Mungkin juga pokok ini telah diberi baja yang mencukupi. Bagus, kamu telah membuat inference atau kesimpulan awal terhadap pokok ini. Okey, dekat sini perkara yang penting apabila kita nak membuat inference ialah pemerhatian. Okey, pemerhatian ni bukan sahaja melibatkan penglihatan kita, tetapi kita juga menggunakan deria-deria lain yang kita dah pernah belajar sebelum ni, iaitu pendengaran, deria bau, deria sentuhan, deria rasa dan penglihatan. Okey. Okey, dekat sini kita guna deria penglihatan berdasarkan perbualan ni. Okey, contoh pemerhatian yang ada dekat sini ialah yang ini. Pokok ini kelihatan hijau dan segar. Itu ialah pemerhatian yang dapat dilihat. Okey, jadi berdasarkan pemerhatian ni, apa inference yang dia nyatakan di sini? Okey, yang pertama kita tengok dia cakap mungkin pokok ini disiram dengan air setiap hari. Okey. Yang kedua inference-nya, pokok ini telah diberi baja yang mencukupi. Okey. Okey. Apa maksud inference dekat sini ialah mengapa pemerhatian itu berlaku. Contoh, mengapa pokok ini kelihatan hijau dan segar? Inference yang kita boleh buat ataupun mengapa benda ini berlaku ialah pertama, pokok disiram dengan air setiap hari. Yang kedua, pokok diberi baja yang mencukupi. Okey. Kita tengok contoh yang kedua. Okey, tengok perbualan ini pula. Kenapa daun pokok ini pula berwarna kuning? Betul lah. Pokok ini juga kelihatan layu. Agaknya pokok ini tidak dibaja. Agaknya pokok ini tidak cukup air. Tanahnya juga nampak kering. Mungkin pokok ini juga telah diserang oleh serangga. Okey, kita tengok dulu pemerhatian yang dinyatakan dekat sini. Okey, pemerhatian yang pertama, pokok ini berwarna kuning. Okey, yang kedua, apa? Pokok ini juga kelihatan layu. Okey, ini semua yang murid-murid ini nampak. Maksudnya berdasarkan pemerhatiannya, dia nampak pokok ini warna kuning, pokok ini kelihatan layu. Dan yang ketiga, tanahnya juga nampak kering. Ketiga-tiga ini adalah pemerhatian. Apa yang mereka lihat dan nampak. Okey. Dan inference berdasarkan pemerhatian ni, mengapa benda-benda ini berlaku? Yang pertama, inference yang dia nyatakan, agaknya pokok ini tidak dibaja. Yang kedua, pokok ini tidak cukup air. Dan yang ketiga, pokok ini juga telah diserang oleh serangga. Ini adalah 3 inference yang dinyatakan berdasarkan gambar ini. Okey. Daun pokok ini berwarna kuning mungkin disebabkan pokok ini tidak dibaja. Mungkin juga sebab tidak cukup air dan mungkin juga diserang serangga. Ketiga-tiga ini adalah inference. Okey, berdasarkan pemerhatian ni. Okey, cara nak menulis inference. Kita tengok caranya. Okey, yang pertama awak boleh tulis pemerhatian awak dekat sini. Apa yang awak nampak. Dan di sini kerana, kemudian nyatakan sebab yang munasabah. Okey, contoh ya, macam tadi. Pokok itu kelihatan hijau dan segar. Ini yang merah ni ialah pemerhatian awak. Awak tulis pemerhatian awak. Kerana apa pokok itu kelihatan hijau dan segar? Kerana pokok itu disiram dengan air setiap hari. Ataupun awak boleh tulis, pokok itu kelihatan layu kerana tidak dibaja.
Ini adalah contoh penulisan inference. Okey? Dan untuk pengetahuan awak, inference tidak semestinya betul dan tidak semestinya salah. Okey, tengok contoh dekat sini. Okey, apa pemerhatian awak berdasarkan gambar yang ditunjukkan oleh cikgu? Ya, betul. Pemerhatiannya, kanak-kanak sedang menangis. Okey, apa inference yang awak boleh lakukan bila awak melihat gambar ini? Okey, kita tengok apa inference yang kita boleh nyatakan. Yang pertama, kanak-kanak ini mungkin terpisah dari ibu bapanya. Dan yang kedua, kanak-kanak ini sedang menangis mungkin kerana terjatuh. Okey, jadi bila kita nak tulis inference, kita tulis kanak-kanak sedang menangis kerana terpisah dari ibu bapanya. Ataupun kanak-kanak sedang menangis kerana terjatuh. Mungkin juga awak boleh tulis kanak-kanak ini menangis kerana kelaparan. Okey? Yang mana-mana yang munasabah. Seterusnya ialah gambar ikan. Okey, lihat apa yang berlaku pada ikan dalam akuarium ini. Okey, berdasarkan pemerhatian kita boleh dapat nyatakan ikan ini mati. Okey, apa inference yang boleh awak nyatakan? Mengapa ikan ini mati? Okey. Yang pertama, tidak cukup makanan. Yang kedua, air terlalu kotor. Dan yang ketiga, ikan telah diracun. Ketiga-tiga ini adalah kemungkinan mengapa pemerhatian ini berlaku. Okey? Awak boleh tulis, ikan itu mati kerana tidak cukup makanan. Ikan itu mati kerana air terlalu kotor. Atau ikan itu mati kerana telah diracun. Okey, ini adalah contoh jawapan yang awak boleh tulis. Seterusnya, gambar kereta dan asap. Okey, apa yang awak nampak di sini ialah kereta keluar asap. Okey, apa inference yang boleh dilakukan? Enjin kereta terlalu panas. Okey, ini adalah contoh inference. Jadi awak boleh tulis kereta keluar asap kerana enjin kereta terlalu panas. Seterusnya, okey, berdasarkan gambar ini kita boleh dapat nyatakan kereta bertembung ataupun berlanggar ataupun kemalangan jalan raya. Okey, apa inference yang kita boleh lakukan? Contohnya, pemandu memandu terlalu laju ataupun jalan yang berliku, jalan raya licin, pemandu cuai. Okey, ini adalah contoh-contoh inference yang awak boleh nyatakan. Okey, contoh penulisannya, kereta bertembung kerana pemandu memandu terlalu laju. Okey, inference ya. Okay, seterusnya. Okey, berdasarkan gambar ini kita boleh nampak wanita ini sedang menutup hidung. Dia melakukan pemerhatian menggunakan deria bau. Okey. Apa yang dia dapat nyatakan? Makanan berbau busuk. Okey, apa inference yang dia boleh nyatakan? Ya, makanan sudah basi. Okey, jadi kita boleh tulis makanan berbau busuk kerana sudah basi. Seterusnya, okey, pemerhatian yang kita dapat nyatakan dekat sini, contoh, badan adik panas. Inference yang boleh kita nyatakan, adik demam. Okey, contoh nak tulisnya, badan adik panas kerana adik demam. Okey, yang kedua, kemahiran yang kedua ialah meramal. Okey, apa itu meramal? Meramal ialah kemahiran membuat jangkaan tentang sesuatu peristiwa yang akan berlaku. Okey. Contoh di sini. Okey, lihat gambar ini. Okey. Ramalkan apa yang akan berlaku sekiranya salah seorang pemain tidak menggerakkan kakinya dalam permainan ini. Okey, awak kena ramalkan apa yang akan berlaku sekiranya salah seorang ni tak gerakkan kakinya dalam permainan. Apa yang akan berlaku?
Betul. Pemain akan terjatuh. Ini adalah ramalan. Maksudnya, awak ramal apa yang akan berlaku dekat kanak-kanak ini sekiranya salah seorang tidak menggerakkan kakinya. Contoh yang seterusnya, kek. Okey. Ramalkan warna krim seterusnya. Okey, berdasarkan dekat sini awak boleh tengok. Di sini dia ada pola. Mula-mula warna putih, merah, kuning. Putih, merah, kuning. Jadi apa warna krim yang seterusnya? Okey, kita ramalkan dia akan buat warna putih. Good. Seterusnya. Okey, gambar seorang murid sedang menjemur pakaiannya di waktu tengah hari. Okey, ramalkan apa yang akan berlaku pada pakaian Aryan selepas setengah jam. Okey, apa yang berlaku? Apa yang kita boleh ramalkan selepas setengah jam? Okey, pakaian akan kering. Seterusnya, ini. Ramalkan arah pergerakan bola tersebut. Okey, kita boleh ramalkan beberapa ramalan. Tidak semestinya satu tetapi beberapa ramalan. Okey, contoh yang pertama, bola akan bergerak menghala ke gol. Yang kedua, bola akan tersasar keluar gol. Sama juga macam inference, ramalan tidak ada yang betul, tidak ada yang salah. Tak semestinya ramalan itu betul, tidak semestinya ramalan itu juga salah. Sebab kita cuma meramal. Okey? Okey, seterusnya. Okey, Rajah menunjukkan satu penyiasatan tentang ayunan bandul dalam 1 minit. Okey, bandul yang pertama, panjang talinya ialah 5 cm. Bandul yang kedua, panjang talinya ialah 10 cm. Bandul yang ketiga ialah 15 cm. Okey. Okey, berdasarkan jadual sini, kita dapat tengok bandul A, bilangan ayunannya ialah 60. Bila talinya 5 cm, bilangan ayunannya 60. B, talinya 10 cm, bilangan ayunannya 50. C, talinya 15 cm, bilangan ayunannya 40. Berdasarkan dekat gambar ni kita tengok, bila talinya semakin panjang, bilangan ayunannya juga semakin berkurang. Jadi, soalan cikgu, ramalkan jika panjang tali ialah 20 cm. Okey, sekiranya 20 cm panjangnya dekat sini. Okey, 20 cm semakin panjang. Berapakah bilangan ayunan yang dapat awak ramalkan? Ya, tepat sekali. Bilangan ayunannya ialah 30. Kalau kita dapat lihat di sini, dia menurun sebanyak 10, 10. 60, 50, 40 dan seterusnya kalau dia bertambah lagi 5 cm, makanya dia akan menjadi 30 ayunan. Okey, terima kasih atas perhatian anda. Kita jumpa lagi dalam sesi pembelajaran yang seterusnya. Bye!